Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Muhammad Anwi daripada kelas PISMP 80-04 akan menerangkan beberapa ciri guru pendidikan Islam yang bersifat da'i. Baiklah, yang pertama iaitu dakwah bil hal. Dakwah bil hal ini pula terbahagi daripada 3 jenis. Dakwah bil hal terbahagi pada 3 jenis. Sebelum itu, mari saya terangkan apa maksud dakwah bil hal. Dakwah bil hal. Hal, perkataan hal itu berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud tindakan. Dakwah bil hal ini juga diertikan sebagai satu proses dakwah keteladanan dengan perbuatan nyata melalui berbagai aspek kehidupan bagi meningkatkan kualiti hidup. Kita akan lihat jenis-jenis dakwah bil hal. Yang pertama iaitu dakwah bil hal dengan akhlak, yang kedua dakwah bil hal dengan khidmat, dan yang ketiga dakwah bil hal dengan prasarana. Baik, kita pergi pula. Saya hanya akan menerangkan satu sahaja iaitu dakwah bil hal dengan akhlak. Dakwah bil hal dengan akhlak ini sebahagian pula kepada dua, iaitu aspek suri teladan dan juga aspek pembinaan ukhuwah. Aspek suri teladan, di mana seharusnya pendakwah ini ada menjadi suri teladan kepada mad'unya. Tanggungjawab untuk menjadi seorang suri teladan terakam dalam satu surah, iaitu surah Al-Ahzab dalam Al-Quran pada ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat, serta dia banyak menyebut Allah. Baiklah, boleh dikatakan di sini Rasulullah SAW itu menjadi suri teladan yang terbaik dalam aspek akhlak. Maka para da'i seharusnya meletakkan Rasulullah SAW sebagai suri teladan untuk berdakwah. Macam tu. Baiklah, kalau kita letakkan Rasulullah SAW itu sebagai yang teratas, maka insya-Allah pada sedikit demi sedikit diri kita ini akan berubah menjadi seorang yang lebih baik. Baiklah, sesungguhnya jika kita ini ingin berdakwah melalui dakwah bil hal, maka para da'i itu ataupun guru pendidikan Islam seharusnya membina diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Agar dengan itu para mad'u ini lebih terkesan untuk mengikut apa yang dikatakan setelah melihat sendiri apa yang dibuat oleh da'i tadi. Baiklah, seterusnya saya pergi pula kepada pembinaan ukhuwah. Pembinaan ukhuwah ini seharusnya ditekankan kerana apabila seorang da'i itu ataupun guru pendidikan Islam itu bertemu dengan mad'unya secara kebetulan ataupun secara terancang, maka haruslah membina satu hubungan untuk meneruskan perjuangan dakwah. Setelah terbinanya satu hubungan, di situlah para da'i perlu bermainkan peranan untuk menerapkan ajaran Islam kepada mereka. Sesungguhnya da'i ini dan juga mad'u harus ada interaksi ataupun pembinaan ukhuwah ini kerana ia telah terakam dalam surah Fussilat ayat yang ke-32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang bermaksud, siapalah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Maka di sini seharusnya setelah membina ukhuwah itu, maka mudahlah para mad'u ini ikut apa yang kita nak sampaikan. Mungkin apa yang dapat dibuat ialah dengan buat satu majlis makan-makan dalam satu usrah, ataupun boleh ajak mereka untuk melakukan perbuatan bersama-sama seperti pergi solat berjemaah, makan berjemaah, bersiap-siap bersama berjemaah. Maka dengan ini mereka akan mudah untuk bercerita masalah dan kita menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang betul melalui syariat Islam. Itu sahaja. Moga dapat saya tekankan di sini akhlak itu menjadi satu aset yang utama untuk para mad'u berdakwah melalui dakwah bil hal. Kita, kalau orang buat jahat pada kita, gaduh dengan kita, marah-marah kita, tuduh kita tak tentu pasal, kita macam mana? Kita marah kan? Kita benci kan? Tapi berbeza dengan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman baginda, ada seorang wanita tua sering membaling sampah dan najis serta mengeluarkan kata-kata kesat kepada Rasulullah. Sehinggalah satu hari, Rasulullah berasa hairan dan tertanya-tanya mengapa sudah beberapa hari tiada sampah atau najis dilontar oleh wanita itu ketika baginda melalui jalan tersebut. Setelah diselidik, rupanya wanita tua si pembaling sampah itu sedang sakit tenat dan berseorangan di rumahnya. Rasulullah telah pergi menziarahi wanita itu dengan membawa hadiah dan makanan. Setelah meminta izin, Rasulullah masuk ke rumahnya.
Alangkah terkejutnya wanita itu dan disangkanya Rasulullah ingin membalas dendam kepadanya. Namun, apabila Rasulullah bertanyakan khabarnya dengan lemah lembut dan senyuman serta memberikan hadiah dan membawakan makanan kepadanya, wanita tersebut tiba-tiba menangis teresak-esak sambil berkata, "Setiap hari ku menyakitimu, menyusahkanmu, membuatkanmu kotor, tetapi tidak pernah kamu memarahiku. Sungguh mulia akhlakmu ya Muhammad." Melihat kemuliaan hati, sifat pemaaf serta kesabaran Rasulullah, maka wanita tua itu tersentuh hati dan mengucap 2 kalimah syahadah. Teladan daripada kisah ini ialah, cubalah berbuat baik kebaikan walaupun kita sering disakiti. Bersabarlah dengan ujian dan belajarlah memaafkan kesalahan orang di sekeliling kita. Buat yang terbaik, selebihnya serah kepada Allah. Baiklah, kita pergi pula kepada ciri guru pendidikan Islam yang bersifat dakwah yang kedua. Ciri yang kedua ialah mau'izatul hasanah. Mau'izah hasanah bermaksud berdakwah melalui nasihat dan juga pengajaran yang baik. Imam Al-Ghazali juga ada menyebutkan maksud mau'izatul hasanah. Menurut beliau, ialah mau'izah hasanah ni ialah beberapa pengajaran dan juga nasihat yang berdasarkan kepada apa yang terkandung dalam Al-Quran dan aspek pengkhabaran yang menggembirakan dan juga ancaman yang menakutkan. Kemudian disertai dengan kesabaran dan keikhlasan dalam nasihat yang diberikan. Maka mau'izah hasanah ini lebih kepada nasihat yang menyentuh hati-hati mad'un kita. Maka nasihat-nasihat ini harus disertakan dengan ikhlas, dengan niat yang ikhlas, dengan kesabaran. Maka insya-Allah dengan sedikit nasihat itu yang dapat menyentuh hati mereka, bila kita beri nasihat, maka ia akan lebih dekat dengan hati kerana ia lebih lembut. Maka insya-Allah mad'un kita akan mudah untuk menerima apa yang disampaikan. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada ciri guru pendidikan Islam yang bersifat da'i yang ketiga. Yang ketiga ialah al-mujadalah. Al-mujadalah ini bermaksud berdakwah melalui berbahas dengan cara yang baik. Sebenarnya uslub mujadalah ini dilakukan kerana apabila adanya mad'u yang menentang ataupun cuba menyelewengkan kebenaran melalui apa yang kita katakan. Maksudnya mereka ini sudah tahu namun ingin menyelewengkan kebenaran, maka seharusnya da'i ini boleh menggunakan berbahas, mujadalah, untuk mematikan hujah mereka. Al-Ghazali ada menyebut maksud mujadalah ialah perdebatan yang berlaku di antara pendakwah dengan orang yang didakwah, dan hendaklah dilakukan dengan cara berhati-hati dan juga berlemah lembut hingga membangkitkan kesedaran kepada hati, pengajaran pada jiwa dan kejernihan pada akal. Baiklah, terdapat 3 bentuk al-mujadalah yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama iaitu al-khusum, mim al-hujaj wal al-barahim. Al-khusus, min al-hujaj wal al-barahim. Apa maksudnya? Iaitu jadal ini berbentuk hujah-hujah dan dalil-dalil yang berpandukan alasan di dalam menegakkan prinsip akidah. Akidah ini merupakan cara ataupun metod yang digunakan oleh para nabi dan juga rasul. Seterusnya al-hiwar. Al-hiwar ini seperti dialog. Menurut Ghalwash 1978, menyatakan al-hiwar ialah harapan dan juga permohonan untuk mendapatkan panduan serta pandangan untuk dipegang, tetapi tidak menolak pendapat atau pegangan yang dibawa oleh orang lain. Jadal dalam bentuk ini
bukanlah dalam keadaan pertengkaran, tetapi ia merupakan satu permohonan bagi menambahkan lagi kepercayaan yang sedia ada. Sebagai contoh, jadal Nabi Ibrahim AS dengan Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 260 ada berunsur dialog ataupun hiwar. Cara ini digunakan adalah bagi melahirkan kebenaran dan membatalkan kepalsuan. Seterusnya, al-jidal al-batil yang terakhir. Bentuk inilah bentuk mujadalah yang digunakan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang membenci agama Islam, seperti golongan orientalis, golongan anti hadis dan juga golongan sekular. Maka golongan-golongan ini sering menimbulkan keraguan kepada umat Islam dan menyebarkan dakwah-dakwah palsu. Sesungguhnya mujadalah ini dibenarkan dalam Islam dan kita boleh menggunakan ia pada situasi lah, menggunakan pada situasi yang dibenarkan. Apabila berlakunya orang yang menentang kita melalui hujah-hujah, maka kita boleh menggunakan mujadalah, uslub mujadalah untuk mematahkan hujah-hujah mereka. Maka di sini saya dapat simpulkan bahawa terdapat 3 ciri-ciri guru pendidikan Islam bersifat da'i yang seharusnya diterapkan dalam diri mereka. Yang pertama iaitu dakwah bil hal, yang kedua iaitu mau'izatul hasanah, dan yang ketiga al-mujadalah. Maka itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.